Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, tak sangka ni menjadi bidang terjun. Patut tadi lepas habis baca hizib terus baca doa. Rupanya memang kena mengganti sungguh betul. Baik, apapun sekadarnya lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkatilah pertemuan kita pada pagi ini. Ya, kita nak baca bab yang ke-20 insya-Allah dalam kitab kita, muka surat 81. Ya, nanti Ustaz Jafri akan baca balik bab ni, kita mengaji lagi. Yang ni, bab ni pun sebenarnya dah mengaji dah juga masa Al-Fadhil Ustaz Farid tahun lepas. Jadi kita ulang kaji jugalah. Jadi yalah, lain ustaz, lain cara ulas dia kan. Jadi tak samalah kaedah dah. Jadi apapun benda yang kita bincang ni, insya-Allah benda yang memberikan manfaat kepada kita juga, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala memudahkan urusan Al-Fadhil Ustaz Jafri lah. Dia berada di Kuala Lumpur sekarang ni. Ada urusan. Baik, kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-20. Babu ma jaa fi tara'i ahli jannah fil ghuraf. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan memandang-mandang ke atas oleh ahli syurga pada segala bilik. Hari ini kita nak tengok insya-Allah sekadarnya yang Allah Taala izinkan kepada kita. Bab yang membicarakan tentang memandang-mandang. Bila dah masuk dalam syurga, ahli syurga ini akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati, melihat, meninjau-ninjau keadaan syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dan di antara tempatnya Allah Ta'ala bagi ahli syurga ni untuk meninjau-ninjau, nak menengok-nengok, ialah pada sekalian bilik yang terkandung dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca dulu hadis dia, insya-Allah nanti kita cuba bincang balik sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-32. An Abi Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna fil ghurfati kama tatara'awna al-kawakaba al-syarqiyya wal-kawkaba al-gharbiyya al-gharib fil ufuq wat-tali'a fi tafaduli ad-darajat faqalu ya Rasulullah ulaika an-nabiyyun qala bala والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang tarafnya adalah hadis hasan sahih. Daripada Abi Hurairah, nama penuhnya ialah Abdurrahman bin Saqar. Abdurrahman bin Saqar merupakan sahabat Nabi yang paling rajin dalam menuntut ilmu. Kalau masih ingat kata-kata Yazid bin Muawiyah, janganlah wala tai'asu fi talabil ilmi, janganlah kamu merasa berputus asa di dalam menuntut ilmu. Walaupun kita ni, usia kita sekarang ni ikut-ikutnya kudrat kita tak macam masa usia kita umur 20-an, 30-an dulu, ataupun mungkin umur belasan zaman kita sekolah dulu. Tetapi inilah dia kemuliaan yang Allah bagi kepada kita di penghujung usia kita, ketika mana usia kita menjangkaui separuh daripada abad 50 tahun ke atas, ataupun menjangkaui suku daripada abad 25 tahun ke atas. Allah memuliakan kita dengan ilmu, dan Allah
Apabila Allah nak memuliakan seseorang itu, Allah akan muliakan dia dengan tiga tanda. Tiga tanda. Tanda yang pertama, Allah akan jadikan dia orang yang mengingati Allah. Tanda yang kedua, Allah akan jadikan dia ni terkenal sebagai orang yang mengingati Allah. Sebut nama dia, orang kenal dah, dia ni orang baik, orang soleh, orang yang betul-betul ingat ke Allah. Kalau dia jadi kawan kita, kita tahu dia ni memang orang yang sangat bagus orang ni. Kerana apa? Allah Ta'ala yang muliakan. Dan yang ketiga, Allah muliakan orang itu dengan cara dia ni terkenal di kalangan para ahli langit, para malaikat al-muqarrabin, para malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah Ta'ala. Semua dengar, semua kenal dia. Apa-apa saja yang dia minta akan segera dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan orang yang ingat dekat Allah. Dan kita, alhamdulillah, Allah pilih kita untuk duduk sama-sama dalam kelas mengaji ni, untuk menjadi salah seorang di kalangan hamba-hamba Allah yang mengingati Allah. Dan mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ni tetap dalam keadaan sentiasa ingat pada Allah dalam apa jua keadaan kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah, beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun beliau hanya menuntut ilmu dengan Nabi lebih kurang beberapa tahun saja. Ada yang kata lebih kurang 3 tahun saja, ada yang kata beberapa tahun. Tetapi beliau manfaatkan waktu beliau bersama dengan Nabi, sehinggalah beliau ni dianggap sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wafat pada tahun 59 Hijrah, yang mana beliau juga di antara sahabat yang memandikan jenazah siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya ahli syurga memandang-mandang mereka itu pada bilik seperti memandang sekalian kamu akan bintang-bintang timur dan bintang barat yang mahu lenyap pada kaki langit dan yang terbit pada lebih-lebihan darjat. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, mereka itu nabi-nabi. Sabdanya, bahkan demi yang diriku di dalam kudratnya dan kaum-kaum yang beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya, dan membenar mereka itu akan pesuruh-pesuruh, yakni Rasul-Rasul. Baik. Hasan sahih. Hadis Hasan sahih maknanya hadis ini Hasan maknanya baik, sahih maknanya betul, tepat. Jadi pada peringkat hadis, Hasan sahih ni berada di tingkatan hampir kepada sahih. Kira B+. Kalau A maknanya hadis sahih, kalau B hadis hasan. Tetapi yang ni hasan sahih, hasan yang hampir kepada sahih, maknanya boleh dijadikan sumber hujjah. Seandainya hadis tersebut hadis yang dhaif, dia tidak boleh lagi dijadikan sumber hujjah, namun boleh diamalkan. Boleh diamalkan untuk menaikkan semangat motivasi kita. Jadi hadis ini boleh dijadikan hujjah kalau kita nak berhujjah dengan orang. Kita boleh jadikan sebagai dalil untuk meyakinkan orang bahawasanya di syurga nanti akan ada keadaannya di mana Nabi SAW cerita nanti orang di syurga akan pandang kamu sekalian ni macam tengok bintang di langit. Macam mana tu? Okay, kita tengoklah insya-Allah sekadar mana yang Allah izinkan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tersebut di dalam kitab Qut al-Muqtazi Syarah Sunan Al-Tirmizi, berkata ulama, syurga itu berlapis-lapis yang lebih tingginya
bagi orang sabiqin. Sabiqin maknanya orang-orang yang terdahulu, yang telah hidup sebelum daripada kita. Para anbiya, para rasul, para salafus salih, mereka terdiri daripada golongan sabiqin, yang lebih tingginya bagi orang-orang sabiqin. Dan lapis yang tengahnya bagi orang-orang muqtasid. Muqtasid ini ialah orang yang terkemudian ataupun orang yang telah capai maqam dia, ke peringkat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muqtasid dia lawan bagi bidayah. Orang yang mujtahid, lepas mujtahid ni makna orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat muqtasid. Muqtasid ni orang yang telah mendapat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lapis yang sebelah bawahnya bagi orang-orang campur aduk. Maknanya, lapisan yang lebih tingginya, bagi orang yang sabiqin. Orang yang sabiqin, orang yang terdahulu ni, yang mana mereka ni juga menjadi orang-orang yang sangat-sangat Allah Ta'ala muliakan. Begitu juga orang yang tengah je, termasuklah juga orang yang berusaha untuk jadi orang baik dan akhirnya Allah muliakan. Itu orang muqtasid. Dan lapis sebelah bawahnya, lapis yang campur aduk. Maknanya orang macam kita. Orang macam kita, macam orang awam, macam orang yang macam kita, sasat buat dosa, sasat buat baik balik, InsyaAllah masuk syurga juga, tetapi lapisan yang lebih bawah. Maka orang-orang lapisan yang di bawah itu memandang-mandang ia ke atas pada bilik-bilik orang di lapisan yang tinggi. Sangatlah sayupnya dan jauh tinggi sebagai kita di dunia memandang bintang timur atau bintang barat di kaki langit. Apa dia bintang timur dan bintang barat? Bisa tengok bintang tak? Saran. Alhamdulillah. Suka tengok bintang tak? Suka kira bintang? Tak kerja kira bintang kan? Saya dulu ayah saya suruh saya kira bintang dulu. Ni jom pakat lawan kira bintang. Kita pun kira nah, siapa paling menang, siapa tak dapat pun kan. Tapi bila kita duk mengaji macam tu kot, dia jadi minat tengok bintang kan. Macam mana yang kita sedia maklum, bintang yang di langit yang berada di atas sana merupakan salah satu daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Allah Taala maha sempurna. Allah Taala maha sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah Taala yang kita baru mengaji minggu lepas. Bersama dengan Fadil Ustaz Jalan. Kita belajar tentang sifat Sami', sifat Basar Allah Taala. Allah Taala maha mendengar, Allah Taala alim, maha mengetahui. Maknanya bila kita tengok bintang di langit, sudah cukup untuk kita bayangkan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kira bintang, kita tak terkira bintang kita kerana pandangan mata kasar kita ni hanya mampu lihat 30,000 objek sahaja dalam satu masa. Mata kasar kita ni hanya boleh tangkap 30,000 objek sahaja. Tapi hakikatnya bintang yang berada di atas sana, mengikut anggaran saintis, berapa? 72 sektilien. Biasa dengar tak sektilien? Biasa dengar sekat bilion trilion lah. Ni sektilien ni apa cerita ni? Sektilien ni dia ada 23 kosong belakang dah. 72 kosong tu ada 23 kosong. Itu pun hanya sekadar anggaran saintis.
Nah, depa apa rasa tak kira betul-betul. Depa angkat saja dan ikut pandangan mereka lebih lagi daripada tu, bahkan infinity tak dapat dikira. Subhanallah. Kerana itu bumi ke, matahari ke, bulan ke, semua tu termasuk dalam bintang-bintang yang berada di alam semesta sana. Dan dalam hadis ini menjadi bukti kepada kita, Nabi SAW menceritakan kepada kita nanti ni ahli syurga yang duduk di tingkat bawah. Macam mana kita pun mengaji dalam hadis yang lain ada menyatakan bahwasanya baginda Nabi beritahu syurga itu ada 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat. Dan tiap-tiap satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, umpama kita melihat bintang di langit. Macam sekarang kita duduk kat sini malam-malam tengok bintang, jauh bintang. Macam itulah keadaannya bila kita ni duduk dalam syurga juga, tapi kawan kita lepas ke syurga atas. Macam kita tengok bintang di langit. Subhanallah. Sayur nak pi tak tahulah macam mana. Nah, kita dengan bulan, kalau teringin nak pergi bulan pun duk ada lebih kurang 344,000 kilometer. Nah. Kan? Kita dengan matahari duk ada lebih kurang 250 juta kilometer. Kita dengan matahari. Macam mana tu nak? Tu pun alhamdulillah lah jauh. Kalau dekat habis dah terbakar kita. Nah. Subhanallah. Betul tak? Jadi bila ahli syurga dalam hadis ni dikatakan terbahagi kepada beberapa golongan, kelompok. Nah, dan paling kurang kita tahu ada kelompok yang berada di tingkatan yang atas. Dan dikatakan umpama melihat bintang timur dan bintang barat. Nah. Kita nak tahu bintang timur, kita tengok bintang barat lebih senang. Bintang apa tu? Bintang kiblat. Tahu tak bintang kiblat? Tahu kan? Bintang yang 3 serangkai. Pasal tak? Malam-malam kalau bulan cerah, kan, malam elok ada bintang, kita cuba perhati pelan-pelan, akan ada 3 bintang, 3 titik bintang yang serangkai. Dia straight je tu. 1, 2, 3. Dia 3 titik yang serangkai. Dan cuba perhatikan betul-betul, kita duduk kat luar rumah kita, bintang tu menghala mana, kita tengok arah kiblat rumah kita. Kita semayang arah mana, bintang itu akan menunjukkan arah kiblat. Arah kiblat tu menunjukkan apa? Arah barat. Kita ni semayang ke arah matahari tenggelam. Kan? Macam sekarang ni, matahari terbit daripada mana? Mana matahari ni? Belah ni. Maknanya zat lagi dia akan terbit, dia akan terbenam belah sini. Jadi kiblat kita belah sini, betul tak? Kiblat kita belah ni. Dengan cara kita tengok arah matahari terbit, kita akan dapat tahu mana dia arah kiblat, iaitu bertentang dengan arah matahari terbit tadi, iaitulah ke arah matahari terbenam. Subhanallah, tu pun satu ilmu kan. Jadi macam bintang. Bintang yang paling mudah untuk kita lihat adalah bintang ataupun planet Venus. Planet Venus ni planet apa? Planet Zuhal. Kalau waktu maghrib dengan waktu subuh, kita pergi sembahyang subuh ataupun waktu tu dekat dengan maghrib ataupun lepas maghrib, kita tengok bintang yang paling terang. Itu adalah bintang ataupun planet Zuhal. Tapi tu kira yang putih tu, dia nampak bintang tu warna putih, bukan menunjukkan kata dia dekat. Yang warna putih tu menunjukkan panas tak panas suhu dia. Yang warna putih tu menunjukkan sangat-sangat panas. Kalau bintang tu warna merah, dia jadi tak panas. Macam matahari warna merah, matahari tak cukup panas. Matahari tak panas. Dia tak panas. Matahari sebab dia warna merah sebab tu tak panas. Ada bintang lebih panas pada matahari, 27,000 kali ganda lebih panas pada matahari. Baiklah, cerita pasal bintang lah pula. Tu terjun lagi. Baik, nak abang kata nanti di syurga, ahli syurga akan memandang orang yang berada di tingkatan atas syurga, umpama jauh dah macam kita tengok bintang lah ni. Dan dikatakan pada awal tadi, kelompok itu terdiri daripada kelompok sabiqin dan kelompok yang muqtasid. Sabiqin ialah para orang-orang yang terdahulu,
Itu makna sabiq, yang terdahulu. Para anbiya, para rasul, kan? Orang yang mendapat maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka akan pada tingkatan paling tinggi dalam syurga. Maknanya akan nampak sayup lagi bintang dia tu. Umpama macam tengok bintang yang lebih sayup, lebih halus, lebih kecil, jauh. Dan golongan yang kedua, golongan yang muktasid. Muktasid ni orang yang berusaha bersungguh-sungguh sampai naik maqam dia oleh Allah Ta'ala. Orang biasa, dia orang biasa macam kita, ya? Tetapi mujahadah yang tinggi menyebabkan dia naik daripada seorang yang awam naik ke tingkatan mujtahid. Dan ulama, kalau dengar istilah ulama mujtahid, mujtahid ni maknanya orang itu, ulama itu, dia menghafal paling kurang ada bersama dia 5,000 hadis. Menghafal lebih kurang 5,000 hadis beserta dengan sanad dan matan, serta dengan perawi-perawi dia, dan kenal siapa dia perawi dia, seorang. Paling kurang 5,000. Kita jadi ulama mujtahid ke? Tu kita tu. Atas mujtahid ni baru muqtasid. Nampak tak? Atas mujtahid ni baru dia jadi muqtasid. Muqtasid ni orang dah sampai peringkat khudu lah. Maknanya tingkatan dia sangat-sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Para wali Allah, ya, yang telah mendapat kemanisan dalam ibadat yang mereka lakukan. Sembahyang boleh, puasa macam orang tengok dia sembahyang nampak macam tiang, batang tiang, tak bergerak langsung, berdiri lama. Subhanallah. Kita biasa lagi sembahyang sampai jadi tu, kan? Yang ni yang dikatakan para wali-wali Allah Subhanahu Taala, macam Habib-habib, ulama-ulama keturunan Rasulullah SAW. Kita baca sirah-sirah mereka, subhanallah. Apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada mereka itu menunjukkan mereka itu sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Taala, ya. Macam contoh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, ya? Syekh Al-Haddad, pengarang kitab Nasahih Ad-Diniyah, kan, nasihat agama dan wasiat iman. Kenal kan? Ada orang baca kitab tu kan, nasihat agama dan wasiat iman yang tebal tu. Pengarang kitab tu di antara seorang ulama keturunan Rasulullah SAW yang sampai ke peringkat wali Allah. Kenapa? Dia, kalau sekiranya dia bagi je kuliah dia duduk kat depan ni, anak-anak murid dia akan lupakan, terus lupakan tentang kehidupan dunia mereka. Sehingga kan dikatakan dalam riwayat, apabila ada orang yang sakit, dengar kuliah dia terus sembuh. Ada orang yang lapar, dengar kuliah dia terus kenyang. Dan orang yang duduk dalam kuliah dia, keadaan dia sehingga seakan-akan burung boleh bertenggek atas kepala. Ingatkan rupanya tiang tak bergerak langsung. Ini bukan khusyuk pejam mata tidur, tak. Khusyuk pejam, khusyuk jaga celik tengok apa benda yang dia kata. Subhanallah, kan? Jadi maknanya kita ni, saya tak ada apa. Dia bezalah alim ulama dengan macam kita ni. Macam kita ni lama sikit dia tengok jam lah. Lama sikit dia tengok jam, kan? Macam Imam Syafi'i, kelas dia, kuliah dia bermula 4 pagi. Kuliah dia mengajar 4 pagi, kuliah sebelum subuh. Kita bisa buat kuliah sebelum subuh. Ya, kuliah lepas subuh pun puas. Ni kuliah sebelum subuh, ke 4 pagi dah mula kuliah dah, kan? Berhenti saat sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh sambung lagi, kan? Sampai zuhur tu kuliah dah. Subhanallah. Sampai dikatakan tempat Imam Syafi'i duduk tu, tempat dia mengajar tu, ada tiang kayu, lekuk tiang kayu tu, sebab bentuk badan dah, ikut bentuk badan dah. Subhanallah.
Tu Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Lepas tu jangan siapalah duk pergi hina ulama-ulama. Kita nak hina ulama, kita tengok dulu diri kita. Kita ni macam mana? Depa khatam Quran 4 kali siang, 4 kali malam. Kita khatam Quran apa? Habib Abdul Rahman Seraf, dia Allah bagi kemuliaan dia dengan Quran. Dia boleh khatam 4 kali waktu siang, 4 kali waktu malam. Orang sampai tertanya-tanya, orang fikir mustahil benda ni, tapi ulama pada masa tu mengiyakan. Itulah memang nampak mustahil, tetapi itulah karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada dia. Dia mampu khatam Quran 4 kali siang, 4 kali malam. Tak tahulah macam mana manfaat berkat sungguh. Subhanallah. Yang ni orang yang ni dia bawah sikit daripada para anbiya tadi, para rasul. Depa ni duduk tengah-tengah. Yang tu yang kata golongan muqtasid. Muqtasid ni dia dah habis dah mujahadah pada kita ni. Kita macam kita nak buat apa, nak buat ayat tebu. Nak kena gula tu ada dalam tebu. Manis tu ayat tu dalam tebu. Dia nak kena perah tu tebu tu, nak kena masuk dalam mesin tu. Puas. Baru keluar ayat tebu yang manis tu. Kita ni mungkin dalam proses nak bermujahadah tu, nak bersungguh-sungguh. Yang tu. Mereka ni dah sampai peringkat merasa kemanisan dalam apa yang mereka buat. Yang tu bila sampai peringkat tu, mereka ni digelar sebagai muqtasid. Itu beza muqtasid dengan mujtahid. Mujtahid pun tinggi dah, hebat dah mujtahid ni. Bukan setakat ilmu hadis yang kena tahu, semua ilmu kena tahu. Kita ni mujtahid pun bukan, jauh lagi. Hakim pun bukan. Qadhi pun bukan. Bukan. Tu sejauh mana. Dan itulah dia maqam yang Allah Ta'ala letak bagi orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan ni. Jadi kita ni duduk tingkatan bawah mereka. Ni yang bercampur aduk tadi. Boleh tak? Boleh ikut kan? Boleh faham? Ke nak balik lah? Okay. Demikianlah tersebut di dalam khabar, seperti yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna fil ghurfah. Ni pula. Kama tatara'awna al-kawakab asy-syarqiyyah wal kawkaba al-gharbiyya al-ghalib fil ufuq wat tali'a fi tafaduli ad-darajat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bahawasanya ahli syurga itu memandang mereka itu pada bilik, yakni orang-orang yang lapis bawah memandang pada bilik orang lapis yang sebelah atasnya, seperti memandang sekalian kamu akan bintang timur dan bintang barat. Masing-masing bakat tengok. Yang mahu lenyap di tepi langit, yakni tampak kilau-kilau sedikit-sedikit, makna yang ujung yang halus tu. Sedikit rupanya oleh sebab jauh tingginya itu, dan sebagai bintang mahu terbit sebab berlebih-lebihan darjat orang yang mendiami syurga. Subhanallah. Cerita dia, kalau kita boleh masuk syurga pun alhamdulillah. Macam kita kata tadi, dalam riwayat kata hadis apa, syurga itu ada 100 tingkat, dan Nabi minta kepada kita, kalau kita nak minta doa, mintalah syurga Firdaus. Kerana syurga Firdaus itu adalah syurga paling tinggi yang pernah Nabi lihat. Kita minta yang tinggi, jangan minta yang rendah-rendah. Minta yang rendah memang turun bawah lagi. Minta yang atas, mudah dapat kot yang tengah-tengah. Okey dah tu. Boleh ada duduk berhalu-halu lambai-lambai. Kan? Kalau bawah ya, lambai atas lah. Kan?
Tapi cerita dia syurga jugalah. Kan? Kalau masih ingat Ustaz Fariddin dulu kan, dia pernah cerita kat kita pada membincangkan hadis ni. Dia ajak kepada kita bahawasanya syurga adalah hadis yang tingkatan paling bawah. Ingat tak? Kan? Ingat ni. Kau muka Ustaz Fariddin lupa dah buat. Sudah. Nah, alhamdulillah. Kan? Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat, Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, maukah kamu aku ceritakan kepada kamu keadaan syurga yang paling bawah tingkatannya? Lalu dikatakan syurga itu ada 100 tingkat. Dan syurga yang paling bawah adalah syurga yang paling sikit, paling rendah martabat dia. Maknanya nikmat yang paling sikit. Untuk siapa? Untuk orang yang martabat paling bawah, iaitulah orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang yang terakhir keluar neraka, dia akan masuk dalam syurga yang paling bawah. Orang lain dah puas dah masuk syurga, berapa ratus tahun dah masuk seronok dah, dia masuk neraka dulu. Ingat tak dulu Ustaz Fariddin pernah kata, kita ni kalau pergi umrah, kita nak pergi umrah terus ke nak pergi berjalan dulu? Kalau dia kata kita pergi umrah dulu terus, senang. Sebab tujuan dia kita nak pergi umrah, tak payah duduk transit. Tak payah nak pergi berjalan-jalan. Umpamanya macam orang yang ahli syurga, kalau betul-betul nak jadi syurga, ahli syurga, terus target pergi syurga, jangan target pergi neraka. Nak terlalu hampa pergi dulu, tak apa, kami nak ronda neraka dulu. Nah, cerita dia jangan terbayang. Kata teringin nak pergi neraka. Maksud dia apa? Ayat-ayat yang kita berkeluar setiap hari. Kan, kadang-kadang kita kata tak apa lah, masuk neraka, lain-lain kali masuk syurga juga. Berasa macam masuk neraka tu macam pergi berjalan rumah siapa-siapa ya. Dah masuk neraka ni, cerita dia tak ada azab. Tak ada azab, tak ada nikmat langsung, semuanya adalah azab. Tak payah duduk terlintas walaupun 1 detik nak masuk dalam neraka. Takkan sanggup kita duduk dalam neraka. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala aturkan kita ni sebagai ahli neraka dulu, kemudian jadi ahli syurga, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Tu kata hari ni nak kena perbaiki kita balik ni, diri kita kena perbaiki balik ni. Kan? Tumpang masih hidup kan? Kalau dah mati dah, nak buat apa dah? Kan? Jadi ahli syurga yang paling bawah sekali tingkatan dia ialah orang yang paling akhir keluar neraka. Ya? Tu. Apabila orang yang paling akhir ni nak masuk dalam syurga, Allah Ta'ala tanya lagi dia, kan, wahai fulan. Dia tanya Allah Ta'ala dulu, ya Allah, apakah masih ada ruang dalam syurga untuk aku? Ada tak lagi ni ya Allah? Orang lain semua pakat dah masuk, kan? Allah Ta'ala tanya balik kepada dia, nak tak kamu, aku hadiahkan kamu syurga yang sama nilai dia dengan kekayaan raja yang paling kaya masa atas dunia. Sama keadaannya dengan raja paling kaya atas dunia. Raja yang paling kaya atas dunia dalam sejarah apa dia? Qarun. Qarun ni sampai kita pun panggil harta karun. Mencari harta karun. Dekat karun tu sebab Qarun tu. Qarun ni siapa? Sepupu Nabi Musa alaihi salam. Tetapi disebabkan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, menjadikan dia sombong kepada Allah Ta'ala, sehingga dia sendiri cabar sepupu dia Nabi Musa AS. Dia kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, kalau engkau boleh kumpul orang kau dengan kenabian kau, aku pun boleh kumpul orang aku dengan kekayaan aku. Kekayaan Qarun ni dikatakan 40 kedai, memerlukan 40 ekor kedai untuk bawa kunci peti-peti harta dah. 40 ekor kedai kena bawa kunci dia saja, kunci dia. Kunci peti besi, peti harta tu. Oh, memang kaya sungguh. Itu yang bila pada hari di mana dia cabar tu, kan, Nabi Musa berada di hadapan dia cabar kepada Nabi Musa lah ni, kita tengok siapa yang paling Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Engkau Musa, engkau doa dulu.
Nabi Musa kata, "Dak, engkau doa dulu. Engkau doa dulu." Baik, Qarun doa dulu. Bila Qarun doa dia tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, tak jadi apa. Tapi bila Nabi Musa doa, "Ya Allah, tenggelamkanlah Qarun." Nabi Musa doa macam tu. "Wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun. Ya Allah, tenggelamkanlah Qarun." Dan dalam riwayat Imam Ibn Katsir, boleh rujuk cerita ni dalam kitab Sirah Imam Ibn Katsir, ada diceritakan Qasasul Anbiya, mengatakan bahawa Qarun itu tenggelam sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, habis bersama dengan harta-harta dia, dan dikatakan tenggelam itu sampai hari kiamat. Allah Alam. Itu yang kita ni tak boleh nak sombong, walaupun apa pun yang kita ada, kita kena ingat semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Qarun adalah raja yang paling raja, raja yang paling kaya masa atas dunia. Tapi kalau ikut ranking sekarang yang terkini ni, raja yang paling kaya di dunia bukan Sultan Brunei lah. Sultan Brunei dia nombor 3. Itu ikut ranking 2011 lah, 2012 tahu. 2011 Sultan ni kekayaan duduk nombor 3. Tapi kaya lah, kaya sungguh. Kaya sungguh. Tapi kita nak cerita tak apalah siapa-siapa paling kaya pun, kan? Allah tanya kepada orang ni, "Nak tak aku bagi kekayaan pada engkau, kekayaan yang menyamai raja paling kaya yang pernah hidup masa atas dunia ni, menyamai raja tu?" Dia kata, "Aku redha ya Allah." Allah Ta'ala tanya lagi, "Nak tak aku tambahkan lagi 2 kali ganda lebih kaya pada raja tu?" "Aku redha ya Allah." "Nak tak tambah lagi?" Tambah lagi, dikatakan sampai 10 kali ganda lebih kaya daripada raja paling kaya masa atas dunia. Maka aku redha ya Allah. Yang ni pun kita boleh ambil iktibar lah. Kalau patut-patutnya kawan ni macam kita lah. Kawan ni baru keluar penjara, bekas banduan, main dekat kita, kita nak bagi dia kerja ke, nak muliakan dia hebat-hebat lah. Dah. Tapi Allah Ta'ala Maha Rahmat. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Tu kata rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kongsikan pada kita ni baru 1% yang dikongsikan bersama dengan semua makhluk Allah Ta'ala yang ada atas muka bumi ni. Subhanallah. Kerana Allah Ta'ala nak bagi ke akhirat. Masuk saja ahli syurga, depan pintu syurga, dia berbeza dengan pintu neraka. Pintu neraka, dia jatuh pintu ke bawah. Neraka ada 7 tingkat. Tingkat paling atas neraka Jahannam. Masuk neraka Jahannam tu, jurang neraka Jahannam tu ambil masa 70 tahun baru sampai ke dasar dia. Neraka Jahannam neraka yang paling ringan azab dia. Manakala neraka Hawiyah adalah neraka paling dahsyat sisaan dia, paling bawah, paling azab. Maka dikatakan ulama, pintu neraka dia ke bawah. Orang ni kalau dia ni kena humban dalam neraka, kalau lebih teruk sisaan dia akan jatuh ke neraka paling bawah. Jatuh lagi, pintu tu terbuka ke bawah. Syurga tak? Syurga pintu dia marah macam kita ni, ke depan ni. Saiz dia dalam riwayat kata sebelah daun pintu tu 70 tahun. Sebelah lebar daun pintu 70 tahun menunggang kuda perang. Ada 2 daun pintu. Dan syurga semua ada berapa pintu? Ada 8 pintu syurga. Dan 8 pintu syurga tu akan dapat dipersilakan ahli syurga ni masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka dengan satu amalan. Amalan apa? Baca doa lepas wudu. Tu. Baca doa lepas ambil sembahyang, ya Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tu. Siapa yang doa amal baca doa lepas ambil ayat sembahyang, kelak nanti insya-Allah akan diberi pada dia ni kemuliaan. Apa dia? Dipersilakan dia masuk ke syurga daripada mana-mana dari 8 pintu syurga. Terbuka untuk dia. Dia pilihlah nak masuk pintu mana satu. Subhanallah. Jadi ahli syurga ni dia masuk salah satu daripada satu pintu syurga, dan masa nak masuk tu dipersilakan. Ada pelayan yang mempersilakan dia. Selamat datang tuan, selamat datang tuan. Setelah sekian lama kami menunggu tuan.
Mau tak lama duduk dalam neraka. Kan? Nah, puas dah tunggu. Sila buat. Kita pun mai, ada pelayan mai sambut kita. Dihamparkan. Nah, benda yang saya cerita ni boleh rujuk dua tempat. Satu kitab kita ni Bahrul Aziz, satu lagi Tafsir Ibnu Katsir. Ya, dia kata Ustaz Maika cerita pula. Kan? Ni bukan, dia bukan macam Alice in Wonderland ni, bukan. Bukan apa Charlie's and Chocolate Factory pun, bukan. Bukan. Ini cerita syurga. Dibukakan pintu syurga, ada pelayan persilakan kita, lalu dihamparkan hamparan tu permaidani sejauh 40 tahun. Permaidani tu sejauh 40 tahun. Subhanallah. Nah, biasa lagi kena hampak kapet. Nah, lalu tu hampak kapet merah, kapet hijau. Bisa lagi? Tak bisa lagi. Kalau apa hampak kapet jauh dah sampai 40 tahun. Mana ada? Kemudian ahli syurga akan terpesona pula melihat keadaan syurga yang dia punya. Nah, kita dah pernah bincang dulu ni. Bukan kita pernah bincang, kita pernah mengaji dengan Ustaz Fariddin dulu ni. Ustaz Farid pernah cerita kat kita bahawasanya syurga ni dia macam sebuah negara. Dalam negara tu ada negeri-negeri. Umpama macam tu, kita akan duduk di tempat kita sendiri. Dan tiap-tiap satu tingkat syurga tu, kalau dihimpunkan dengan semua makhluk Allah Ta'ala yang pernah hidup atas muka bumi, untuk himpun sekali duduk dalam satu tingkat saja, tak akan penuh pun, melainkan baru suku syurga saja. Luasnya, tiap-tiap satu tingkat tu luas. Walaupun dihimpun semua makhluk duduk dalam satu tingkat, tak akan penuh pun, tak luas pun syurga tu, melainkan baru suku syurga saja. Nah, subhanallah. Dan kemah syurga pun 60 batu. Kemah syurga. Lebar baru, lebar 60 batu. 60 batu ni lebih kurang 90 km, lebih kurang. Macam sini pergi Ipoh lah kot. Biasa lagi pergi Kenuri dia. Kemah sini sampai Ipoh. Noh. Kalau betul-betul orang kaya kan buat. Dan kemah tu, kemah dibuat pada mutiara berongga. Bukan mutiara biasa, mutiara berongga. Reflesia ke apa kau tak ada tu. Lagi hebat yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar. Tu baru kemah. Ni nak cerita syurga. Dalam syurga, ahli syurga bila tengok tu dia dah terpesona dah. Sebab dipenuhi dengan taman-taman syurga dan juga mahligai-mahligai syurga. Lalu diceritakan ada 70 jalan. Tiap-tiap satu syurga tu, dia buka je pintu, dia tengok, dihamparkan permaidani kat dia, ada 70 lorong, dia boleh masuk 70 jalan. Yang mana tiap-tiap satu jalan ada 70 buah bilik. Tiap-tiap satu bilik ada 70 pintu. Tiap-tiap satu pintu ada 70 buah katil. Subhanallah. Dan tinggi katil 100 tahun tinggi. Tinggi katil 100 tahun. Tetapi jangan bimbang, kerana dalam hadis kata katil tersebut seandainya ahli syurga nak naik, katil akan menurun seperti mana turunnya unta. Dia ada hidrolik ke apa lagi tahu tak? Absorber dia turun sendiri, ahli syurga naik. Subhanallah. Atas katil ada bidadari, 70 bidadari. Tiap-tiap satu katil ada 70 bidadari. Dalam kitab Imam Ibn Jauzi, Bustanul Wa'izin, pada dada-dada bidadari ni tercatat ni ucapan untuk suami dia ni, tercatat, engkau milikku, aku milikmu, aku hanya inginkan hanya di kau seorang sahaja. Yang percaya kan? Lepas tu dalam hadis, bila ahli syurga duduk meninjau dalam syurga dia terpandang dengan anak bidadari. Ingat tak hadis tu? Terpandang anak bidadari, lalu dia tanya pada anak bidadari ini, siapakah gerangan kamu? Dia kata, sayalah anak bidadari, dan saya ini diciptakan hanya untuk abang seorang saja. Ahli syurga terkejut, terpegun dengan kecantikan wajah bidadari itu.
Sehingga menyebabkan dia memandang terpaku, terpana dia, tak bergerak kanan dan kiri selama 40 tahun. Tengok cantik ya. Oh, tengok saja 40 tahun tanpa alih pandangan. Subhanallah. Dalam kitab Bustanul Wa'izin, Imam Ibn Jauzi kata, peluk pun bila ahli syurga, peluk ahli syurga, peluk ayah bidadari tu 40 tahun juga, peluk saja. Ni masa duk tengah berseronok dengan bidadari, duk tengah seronok dengan bidadari ni, tiba-tiba kentui. Kentui dengan siapa? Ni terpandang ada cahaya yang sangat hebat, sangat bergemerlapan. Sehingga kat ahli syurga ni tertanya-tanya, siapakah gerangannya ini, bagusnya, cantiknya, apa ni? Siapakah ni? Apakah ini Allah? Dia katakan, bukan, belum lagi. Inilah dia isteri kamu di syurga, isteri kamu di dunia. Kita lah tu. Kan? Orang perempuan kita lah tu. InsyaAllah. Sebab tu orang perempuan nak masuk syurga senang lah. Buat 4 benda. Jaga sembahyang, jaga puasa, taat suami, jaga maruah, jaga kehormatan. 4 benda ni. Jaga sembahyang, jaga sungguh-sungguh. Mana tak qada, tak qada, jaga sungguh. Puasa pun sama. Kan? Qada jangan tak qada. Kan? Nak puasa sunat minta izin. Ni taat suami. Lagi mana suami suruh kita buat perkara tu tak bercanggah dengan hukum hakam syarak, kita kena ikut juga walaupun kita rasa berat. Lainlah kalau suami apa? Ni, iblis lah abang ni lapak racun dah ni. Tahu racun tak? Rokok lah. Rokok tu racun lah. Ada 4,000 racun dalam rokok. Segala tal, mini tal ada kat tu pun ada kat dalam rokok. Sekian dimaklumkan. Baiklah. Dan apa lagi satu lagi? Kehormatan kan? Baik. Itu tentang bidadari syurga. Andai kata ahli syurga dia teringin nak berjalan-jalan dengan bidadari dia di taman-taman syurga. Taman syurga ada 2 jenis. Satu taman yang dihiasi dengan kehijau-hijauan, dan satu lagi dihiasi dengan batu-batu permata. Ahli syurga bila dia minta bidadari, jom kita dating. Ahli bidadari ni dia akan berjalan depan ahli syurga dengan 70 gaya jalan. 70 gaya jalan. Bayangkan, yang masuk fashion duduk catwalk tu, kelipok. Yang tu baru satu cara. Ada 70 cara. Macam mana tu nak? Biasa lagi kita jalan 70 cara depan lelaki kita. Try kau buat sekali, baru kita, engkau lah bidadariku. Baik. Tu dia, subhanallah. Tu tak campur dengan apa pokok dan syurga, batang pokok saja. Bayang dia saja 100 tahun. Nak lintas bayang 100 tahun. Naik kuda perang. Nak lintas bayang pokok. Batang pokok buat pada emas. Ranting-ranting buat daripada batu-batu permata, batu yakut dan sebagainya. Kalau ahli syurga teringin nak main permainan, hanya perlu niat saja, akan jatuh daun daripada pokok syurga tu berupa permainan yang ahli syurga minat masa di dunia dulu. Dia minat main sepak raga, minat main badminton. Keluar main badminton, tak ingin nak main dengan siapa, jom. Masa tu tak ada masalah lah, main. Kan? Ada pokok yang nama pokok tuba yang mengeluarkan pakaian syurga, pakaian kebesaran ahli syurga. Pokok tu dia keluarkan buah tu seperti kelopak bunga. Ahli syurga hanya perlu niat saja nak pakaian macam mana, dia akan keluarkan macam kelopak bunga pakaian ahli syurga. Masa tu teringin nak pakai skirt mini skirt, pakai. Tak mau pakai kelumung, tak payah pakai. Masa tu tak ada masalah lah. Kan? Masa tu di syurga dah tak ada hukum hakam apa dah. Kan? Nak pakai yang seksi-seksi, nak
nak kodok tu masa hidup tu tak pasal pakai seksi. Masa ni pakai, tak ada masalah. Nah. Tu kata orang lelaki pun tu ingin nak pakai baju fashion terkini. Yang tak pernah dipakai. Okay, kita pakai baju jubah ada samping. Oh. Nah. Itu tak pasal orang baik. Sebagai pakaian boleh. Bahkan bila kita baca tentang hadis tentang pasal syurga. Ingat tak pasal syurga? Bukan macam kita pergi pasar malam. Pasar malam kalau tak bawa duit, tengok sajalah. Nak orang kata apa? Window shopping. Kalau pergi supermarket, apa?